katakan dekat situ tak boleh nak dinafikan sebelum ini beliau mempunyai mekanik skill yang baik dalam setiap hero yang digunakan oleh beliau. Dan mari kita masuk ke dalam draft untuk game yang ketiga, di mana kita lihat dahulu hero yang dikeluarkan oleh kedua-dua pasukan sekarang ini. Selina masih lagi staple, Valentina langsung tak akan ingin dilepaskan oleh pasukan GFM setelah mereka mengetahui betapa dahsyatnya Valentina dimainkan oleh pasukan Red semalam. Ya, adakah kita akan dapat saksikan Fanny sekali lagi akan di-ban keluar, which saya merasakan hampir 80% mengatakan Fanny akan di-ban keluar. Tapi tak pasti pasukan manakah yang akan mengeluarkan Fanny, ataupun ini bakal menjadi game pertama Fanny akan terlepas. Tetapi kita akan dapat saksikan mereka akan fokus kepada Matilda terlebih dahulu. Game pertama, game kedua pasukan GFM menggunakan Cho sebagai Roma. Adakah sekali lagi Cho ni akan diberikan tanggungjawab tersebut? Ya, itulah persoalannya. Adakah Cho akan dikeluarkan dekat sini ataupun Red akan cuba dapatkan Cho as a first pick. Dan kita nak tengok hero apa yang boleh dimain oleh Lil Bing nanti. Itu persoalannya. Kalau dah tak ada Cho, hero tank apa yang dia boleh main dengan sebaik mungkin. Kita kena tengok, dan Glue dikeluarkan terus sebab itu adalah kunci kemenangan pasukan Red dalam game semalam dan juga hari ini sebentar tadi. Dan kita masih lagi menunggu dan yang seterusnya oleh pasukan Red. Agak-agak hero apa yang mereka nak keluarkan. Agak susah sebenarnya kita nak teka draft mereka sebab hero sekarang ini for me is very yang kata balance. Sebab banyak lagi hero yang masih terbuka. Fanny, ini tak balance. Link masih lagi terbuka. Dan sekarang ni tugas penting untuk pasukan GFM. Mereka nak melepaskan Fanny ke ataupun mereka nak melepaskan Link? Oh, itu dia. Kalau mereka melepaskan Link, ini mungkin ke barang kalian yang tinggi untuk pasukan Red Esports mengambil. Kalau mereka mengambil ataupun menutup Fanny, pasukan Red Esports boleh melakukan perkara yang mereka lakukan di game pertama dengan mengambil Link, ataupun pasukan GFM boleh membuka kedua-duanya. Yap, Lancelot dikeluarkan, Link ataupun Fanny, yang manakah satu yang akan dikeluarkan oleh pasukan GFM, ataupun mereka biar je dua-dua. Tapi tak, Link akan di ban di sini. So adakah kita akan lihat Fanny dikunci dekat sini? Saya rasa tak. Ini mungkin antara umpanan pasukan GFM untuk memastikan pasukan Red mengambil Fanny. Tetapi kalau Red tak ambil Fanny, saya tak pasti adakah mereka yang akan menggunakan Fanny. Yes, mereka akan menggunakan Cho. Ini adalah satu counter yang baik kepada Fanny kalau pasukan lawan mengambil Fanny, sebab dengan adanya Way of the Dragon boleh cancel pergerakan yang akan cuba dilakukan oleh Fanny. Mungkin Fanny tidak akan digunakan dalam game ni. Kalau zone ada, yes. Memang kena respect ban lah kalau ada zone dalam ni kan. Tapi tak mengapa, kita tunggu dan lihat adakah Fanny akan diambil di sini, adakah Perpi akan main Fanny, itulah persoalannya. Tapi kita tunggu dan lihat kejap lagi hero-nya, dan agak-agak hero apa yang akan diambil terlebih dahulu. Dan itu dah dia hero-nya, Hayabusa diambil, dan juga Yuzong. Nampak gayanya Fanny macam tak je. Mungkin kedua-dua pasukan tak expect Fanny akan terlepas. Mungkin kekurangan dari segi persiapan untuk pastikan chemistry Fanny dengan hero-hero yang lain. Tetapi dengan kemasukan Hayabusa dan juga Yuzong, yes, history ataupun sejarah Hayabusa dekat MPL kali ni sedikit tidak memberangsangkan. Adakah pasukan GFM mampu untuk memecahkan perkara tersebut dengan kemasukan Hayabusa dekat sini dan pasukan Red Esports? Sekali lagi, adakah Zahid akan menggunakan fighter selaku jungler? Memandangkan dari segi pemilihan hero assassin agak kurang, kecuali mereka memilih Fanny dekat sini. Nampaknya mereka memilih Fanny dan mungkin akan diberikan kepada Zaid bersama-sama dengan Karita. Wow, satu pick yang baik. Ini first time Fanny dimainkan. First time? Dah dekat MPL ni dari hari Jumaat hari tu, first time Fanny dimainkan. Tidak langsung Fanny dilepaskan. Tidak. Wow, saya amat berbangga pada hari ini kita dapat tengok first Fanny dalam MPL MOM. Terus saja ada kajar dekat sini, is a good counter kepada Fanny. Yes. Kalau dia dapat tangkaplah Fanny itu menggunakan Divine Judgment. Ya, cuma kekurangan apabila menggunakan kajar, nyawa dia sangat-sangat rendah. Jadi agak sukar kalau especially pasukan Red Esports ada menambah hero seperti Marksman yang mempunyai DPS. Mungkin boleh menjadi direct counter kepada kajar, tapi
obviously kenapa pemilihan Kaja dekat sini adalah counter kepada Fanny. Dan kita akan masuk ke dalam banning kita yang seterusnya, fasa banning yang kedua yang akan dilakukan oleh pasukan Geek Fam terlebih dahulu. Berpi akan diberikan tugas tersebut. Apakah hero yang akan dikeluarkan oleh pemain ini? Adakah mereka akan mengeluarkan hero di bahagian mid lane? Mid lane dah ada dan mereka terus saja mengeluarkan clean dekat sini. Satu pilihan yang baik. Tahu tak, Kaja ni salah satu hero yang dependent. Ya. Dari segi dia dependent pada dia punya ulti. Dia dependent juga dengan dia punya flicker. Sebab tu tak ramai orang ataupun pro player ambil Kaja disebabkan dua faktor ini. Ya, tapi damage dia kalau berjaya combo dengan dia punya ultimate dan juga skill 1, combo dengan dia punya flicker, ya mampu mati. Itu benar, tapi nak dapatkan flicker dengan ulti ready, itu adalah kekurangan yang ada pada Kaja ini, yang saya rasa this hero is really dependent dengan spell dia dan dia punya ulti. Tapi actually kalau ada hero yang boleh bantu dia untuk mendapatkan Divine Judgment, macam Johet baling, lepas tu dia tarik, I think it's a good thing lah untuk Kaja tu sendiri. Dan kita tengok sekarang ini clean telah pun dikeluarkan daripada Land of Dawn, dan juga tak dilupakan kita tengok di situ Brody dikeluarkan terus. Ini memberikan peluang untuk pasukan Red kejap lagi boleh ambil 1-1. Tapi Geek, adakah diorang akan ban Popol and Kupa ataupun 1-1? Kita akan tengok sebentar saja lagi. Itu satu pilihan yang baik sebenarnya kalau mereka ingin mengeluarkan Popol dan Kupa, kerana antara hero yang mampu untuk main di bahagian gold lane, antara hero yang mampu untuk melakukan speed pushing. Untuk pasukan Geek Fam, adakah mereka akan melakukan perkara tersebut? Itu tak pasti, kerana 1-1 juga. Kalau mereka mengeluarkan Popol dan Kupa, 1-1 masih lagi terbuka. Tetapi mereka memfokuskan kepada Uranus. Adakah kita akan menyaksikan sesuatu yang unik akan dilakukan oleh pasukan Geek Fam? Agak menarik lah. Diorang punya ban pace ni, saya pun tak boleh nak jangka hero apa yang mereka akan keluarkan. Ini semua Amox punya pasal. Amox, betul. Dan kita lihat sekarang pick yang seterusnya untuk pasukan Red. Apakah hero yang mereka akan ambil terlebih dahulu? Adakah mereka minta maaf, ban daripada pasukan Red? Adakah mereka akan keluarkan satu hero yang kuat ataupun biasa-biasa saja? Ataupun mungkin mereka sendiri akan mengeluarkan 1-1 sekali lagi, manakah pasukan Geek Fam masih lagi tiada hero di bahagian gold lane. Tapi mereka memilih untuk Ruby. Kali kedua mereka mengeluarkan Ruby dekat sini. Jadi sekarang kita dah masuk ke fasa pemilihan hero. Jadi mereka terus saja mengambil Beatrix sekali lagi. Cortex. Ya, saya tak ada nak cakap apa-apa lah, sebab kita tengok dekat situ Clean dah kena ban, Brody dah kena ban. So Beatrix I think is the good pick sebenarnya buat masa sekarang. Sebab pasukan Red, sebab dia boleh sembunyikan salah satu hero pocket pick dekat sini untuk pasukan Geek Fam. Dia orang keluarkan Beatrix sebab ada hero marksman yang lain, so dia orang tak kisahlah nak lawan dengan Moskov ke, nak lawan dengan Mia ke, so it's still okay. Tapi yang penting dekat sini dia boleh simpan secret last pick untuk pasukan Geek Fam sendiri. Hero terakhir itulah yang hero yang penting untuk pasukan Geek Fam. Tapi kita lihat sekarang dari segi kekebalan, kedua pasukan nampak sedikit kurang dari segi kekebalan dekat sini. Tapi kita saksikan pasukan Red Esports, mereka akan menggunakan Pakito dan juga Popol dan Kupa. Nampak pasukan Red Esports memang cuba untuk all out dari segi damage dekat sini konteks. Yap, saya setuju dengan apa awak cakapkan, dan kita akan lihat sama ada ia berhasil ataupun tidak. Ini kelebihan yang ada kalau mereka ada Fanny, mereka boleh bagi early damage yang sangat-sangat besar. Burst damage yang sangat-sangat besar daripada Fanny. Dan tak dilupakan juga Kadita. Kita dah tengok dah cara mereka main Kadita sebentar tadi macam mana. Digabungkan dengan Petrify, boleh bagi burst yang begitu besar menakutkan pihak musuh. Dan last pick yang sangat penting untuk Geek Fam. Awak boleh teka tak hero apa tu? Dan itulah dia hero-nya. Satu lagi hero yang ulti dia tak boleh nak di-cancel. Yes. Gunalah apa-apa, terus saja dibawa masuk. Dia ada terms yang kita boleh sebut, Muntun cakap suppress effect. Dua hero ini, Kaja dan juga Franco, ada benda ni di mana tidak langsung boleh di-cancelkan oleh siapa nama tu? Purify. Kau pakailah Purify macam mana pun, tak boleh nak cancel. So dia akan 100%, let's say 3 saat kena start, 3 saat lah
kena stun. Tak ada kurang daripada tu. Yes, gunalah even one-one yang second kita pun boleh cancel mana-mana sisi pun tak boleh untuk cancelkan kedua-dua ultimate. Jadi untuk melihat game yang cukup sengit ini di antara pasukan Geek Fam bersama-sama dengan pasukan Red Esports, siapakah yang akan berjaya membawa kemenangan untuk pulang ke rumah? Adakah pasukan Geek Fam ataupun pasukan Red Esports? Mari sama-sama kita saksikan apabila kita masuk ke dalam Land of Dawn, di mana kali ini pasukan Red Esports yang akan bermula di bahagian biru menentang pasukan Geek Fam yang akan bermula di bahagian warna merah. Yap, game yang penting. Game ini jugalah yang mengelakkan saya tiba-tiba rasa malu kejap lagi. Sebab semua orang daripada grup-grup talent memilih untuk pasukan Geek Fam menang. Hanya saya seorang saja mengatakan pasukan Red, hanya meramalkan Red yang akan menang. Tapi kita tengok lagi sekali, Mam dia terlampau agresif. Hopefully dia tidak dipunish oleh pasukan Geek Fam. Dan sekarang kita lihat juga benda yang sama dilakukan oleh Nelmi. Cuba untuk menghook Bape ni. Adakah dia akan dapat? Itu persoalannya. Ya, kita akan saksikan LB sangat agresif, tidak berjaya Oh no. dengan adanya membabam. Dominus berjaya mendapatkan Mam terlebih dahulu. Satu kill yang kita tak sangka akan dilakukan, tapi LB nyawa sangat rendah. Zahid tidak mampu untuk melakukan apa-apa. Dia tak ada lagi cutthroat untuk lakukan Burpee. Untuk dijatuhkan oleh rank Q, tapi tidak mahu mengambil risiko tersebut. Jadi Burpee masih lagi terselamat akibat daripada dibunuh oleh pemain tersebut. Yep, dan kita tengok sekarang ini First Blood Bounty. Jangan lupa spend RM50 dekat Legendary Meal untuk enjoy 6 nugget chicken McNugget secara percuma dan berpeluang untuk menang skin MLBB. Kita tengok sekarang ini pertarungan mungkin akan diteruskan. Damage daripada Zaid sangat-sangat besar walaupun beliau level 2 100 saja lagi dan beliau berjaya mendapatkan kill tersebut. Yap, kill yang cukup penting kepada pasukan Esports dan memberikan momentum yang baik kepada Zaid apabila berjaya mendapatkan kill pertama untuk pasukan Red Esports. Dominance kalau dia ada level 4 tadi, ya, tidak boleh gunakan dia punya Divine Judgment untuk menangkap Zaid sebentar tadi. Kita lihat sekarang ni pasukan Red Esports, dua pemain daripada mereka berjaya untuk memberikan sedikit bantuan ataupun melambatkan farming yang cuba dilakukan oleh Burpee di bahagian atas. Sekarang ni kita dapat saksikan bagaimana Nelby akan bersama-sama dengan Dominance akan cuba melakukan sesuatu perkara yang mungkin menjadi satu perkara yang sangat-sangat sukar dilakukan oleh mereka. Nampak tak betapa kuatnya Fanny? Nampak level berapa tu? Level 2 tapi damage dia tak masuk akal. Dia bantai tank macam tak ada masalah. Nelby tu tank tau. Tak ada masalah dia membantai beliau. Dan kita tengok di bahagian atas Mal telah pun level 4. Lilby pun sama. Burpee ada dekat sini lawan dengan Mam. Mam masih lagi belum level 4 tapi itu dia cantik. Masuk daripada belakang, Ash sempat menggunakan Petrify, menghentikan segala pergerakan Burpee di situ dan berjaya membunuh beliau. Ya, satu kill yang cukup penting. Zahid sekarang berada di bahagian tengah, mungkin cuba untuk mencari kill yang ketiga, tetapi kita dapat saksikan ada satu hook yang cuba dilakukan oleh Naomi tetapi tidak berjaya mendapatkan mana-mana pemain daripada pasukan Red Esports yang sekarang ini telah pun memulakan serangan terhadap Turtle, tetapi game terpaksa diberhentikan. Tetapi Ash sebentar tadi penggunaan Kadita dengan adanya Rough Wave sangat menakutkan. Burpee terus hilang bro. Tak boleh nak buat apa-apa. Dan itulah dia, Petrify itu sangat-sangat penting ke atas Kadita. So selalu kita nampak macam di rank Kadita digunakan, tapi kebanyakan Kadita yang digunakan menggunakan orang kata execute. Apa barang Liga bang? Sebab apa dia orang gunakan execute? Sebab apa dia guna execute? Sebab Kadita punya burst sangat-sangat tinggi. Bila dia kena damage dia besar. Tapi kadang-kadang enemy tu tak mati, so execute lah akan digunakan untuk menyudahkan enemy tersebut. Tetapi dalam professional league, MPL League, kita tengok Petrify lebih penting. Sebab apa dia lebih penting? Sebab dia boleh memberhentikan pergerakan. Dan kita tengok bila dia berjaya memberhentikan pergerakan macam Hayabusa memang dah tak boleh nak lari, memang dia akan confirm mati. Ya, benda itu yang dilakukan oleh Ash tadi terhadap Burpee, berjaya untuk dapatkan kill untuk pasukan Red Esports. Satu kill yang cukup penting memastikan pasukan daripada Geek Fam, terutamanya daripada Burpee, tidak boleh untuk melakukan farming. Dan apa yang kita boleh saksikan setakat ini, kedua-dua pemain yang mempunyai ultimate yang tidak boleh di-cancelkan, iaitu Franco dan juga Kaja masih lagi belum level 4. Tapi kita akan terus masuk ke dalam game. Apa yang akan dilakukan oleh pasukan Red Esports, mereka telah memulakan serangan terhadap Turtle dan mereka juga yang kesudahkan dan akan terus saja diberikan kepada Zaid yang kali ini menggunakan Fanny dengan cukup baik. Dan kita lihat sekarang stick cable yang digunakan, tetapi Mam yang berjaya mendapatkan Burpee kali kedua. Burpee berjaya dijatuhkan, cuba untuk mendapatkan seorang pemain. Mam berjaya mendapatkan Lilby. Sekarang ni Mam mungkin akan terjatuh. Dia cuba untuk melambatkan lagi
ini. Tetapi Ars yang berjaya mendapatkan kill tersebut. Tadi Dominus bunuh Divine Judgment ke atas Mom dan Mom boleh terselamat daripada kematian dan terus saja follow up yang cantik daripada pasukan Red Esport datang pergi untuk membantu rakannya dan di masa yang sama bila dah kena Divine Judgment, Shunpo ke belakang. Lepas tu kita tengok tadi Way of Dragon tepat kepada musuhnya dan menyebabkan musuhnya tidak boleh nak buat apa-apa. Kita tengok sekarang ini item yang berjaya disiapkan walaupun masih terlalu awal. Kita tengok juga Dreadnought Armor telah pun disiapkan oleh Mom dekat situ. Satu item yang bagus untuk mengurangkan damage daripada hero yang kerap melepaskan skill dan melakukan basic attack seperti Hayabusa. Dan kita lihat juga kita dah pun masuk minit yang keempat di mana perbezaan gol bagi saya lah tidak begitu besar bezanya. 11,000 berbanding dengan 10,000. So 1,300 lah perbezaan antara kedua-dua pasukan. Ya, betul. Tapi kita lihat sekarang dari segi agresif Way of Dragon yang baik telah pun dilakukan oleh Map. Tapi kita dapat saksikan bagaimana lebih daripada arah belakang di Probation yang hampir-hampir berjaya mendapatkan kill. Tetapi Zaid terlebih dahulu berjaya untuk mendapatkan Nelby mendapatkan kill yang kedua. Kill peribadi yang cukup penting kepada pemain ini dan mereka berjaya untuk mendapatkan turret di bahagian atas. Memberikan lagi sedikit tekanan kepada pasukan Geekfam untuk meneruskan game yang ketiga ini, Cortex. Ya, di bahagian tengah Dominus ada Divine Judgment tapi tak ada flicker. So actually boleh saja pasukan Red cuba untuk mendapatkan kill ke atas pasukan Geekfam dekat sini. Tapi nampak gayanya mereka bermain dengan sangat-sangat selamat. Mereka tahu kalau mereka kena tangkap mereka mungkin akan tertewas dalam team fight tersebut. Kita tengok ni Dominus relax je, santai. Okay, mungkin dia akan follow Nelby pergi ke mana-mana. Tapi di masa yang sama macam awak cakapkan, damage Kaja actually really high, sangat-sangat tinggi. Lebih-lebih lagi kalau dia berjaya menyiapkan item. Itu dia flicker digunakan, berjaya menangkap Red Q. Tidak, akhirnya tetap terkorban di situ. Tidak langsunglah beliau dapat bergerak untuk melarikan diri. Ya, tetapi itu memberi ruang kepada pasukan Red Esport apabila Zaid berjaya untuk mendapatkan turtle yang kedua untuk pasukan Red Esport. Dengan kehilangan rank QT sebentar tadi sebenarnya tidak memberikan apa-apa makna yang besar kepada pasukan Red Esport. Tapi sayangnya diorang telah pun guna 3 ulti untuk bunuh Ren QT dekat situ, di mana diorang dah kehilangan ulti. Oh, tapi di bahagian tengah tarik berjaya dihabiskan, berjaya dijatuhkan. Adakah diorang akan masuk? Way of Dragon cantik, TikTok moment. Sampai terkorban masih lagi hidup, tidak berjaya untuk menahan damage. Dikeluarkan oleh Zaid. Ia berjaya untuk mendapatkan Ars. Terus saja berjaya dijatuhkan oleh Zaid sebentar tadi. Satu combo yang baik ditunjukkan oleh pasukan Red Esport. Setelah berjaya mendapatkan tarik di bahagian tengah, mereka terus saja push dan berjaya mendapatkan kill yang ke-6. Sekarang ni yang menjadi satu masalah kepada pasukan Geekfam. Bagaimana mereka cuba untuk memberhentikan pergerakan Zaid sekarang ini? Oh, Mom kena berhati-hati dekat sini. Divine Judgment ada, ulti Reiko still up dan Burpee punya shadow pun masih lagi ada, tapi Burpee is tarikan yang begitu baik dilakukan dan satu tarikan juga telah dilakukan oleh Kaja. Berjaya untuk mendapatkan kill tersebut, tetapi Zaid tidak mahu berhenti. Dia berjaya mendapatkan dominance dan satu lagi kill terus saja dimiliki oleh pasukan Red Esport apabila Ash sebentar tadi berjaya untuk menjatuhkan berjaya menjatuhkan Nelby untuk pasukan Geekfam. Tengok tu Zaid, dia masuk macam tu saja, memberi damage yang tak masuk akal. Fanny-nya memang sangat-sangat kuat dan itu dia shutdown Nelby. Wow, damage yang besar. Tengangah saya sebentar tadi. Satu kill yang cukup baik ditunjukkan. Satu lagi tarikan yang baik dilakukan oleh Nelby. Cantik. Ash. Tetapi Ash berjaya untuk melarikan diri. Namun begitu, Rough Wave terlebih dahulu berjaya dikeluarkan. Dengan adanya Black Dragon Form, berjaya sekaligus menjatuhkan pemain daripada pasukan Red Esport yang sangat-sangat menjikirkan itu. Ya, turret di bahagian atas sedang diberi fokus oleh pasukan Red Esport. Mereka menjatuhkan objektif demi objektif. Sekarang ini Turtle sedang dimulakan oleh pasukan Geekfam sendiri dan Turtle menjadi ambil tanpa sebarang masalah. Kita tengok di bahagian tengah, anytime saja mereka daripada pasukan Geekfam boleh masuk. Lebih-lebih lagi Dominus ada flicker, ada Divine Judgment. Ya, tepat sekali. Mereka sangat-sangat memerlukan Divine Judgment dan juga pelatihan daripada Franco. Adakah mereka mampu menggunakan pada hero yang betul dan waktu yang betul? Itu yang akan menjadi persoalannya. Sekarang ni dengan perbezaan kill hanya 2 sahaja. Tetapi dari segi turret yang menjadi miliki pasukan Red Esport, obviously dengan adanya pupuk dan kupar memberikan mereka kelebihan yang cukup tinggi. Apabila 4 turret milik pasukan Geekfam berjaya mereka jatuhkan dengan sempurna. Ya, Fanny sekarang ini tak boleh nak main terlampau agresif disebabkan
ada dua ultimate yang boleh suppress pergerakan beliau. Kita tengok Mam dikejar, shadow kill, perlu dikongsi, kalau tak Mam akan mati. Terlampau dikongsi, itu dia digigit, Burpee hampir terkorban dan itu dia berjaya dibunuh dekat situ. Yang Burpee berjaya dijatuhkan, tapi LB berjaya untuk mendapatkan Ash. LB sekali lagi Zaid yang dicari, Zaid yang mati. Satu kill yang cukup baik ditunjukkan oleh pasukan Geek Fam. Ada lagi, Tetapi Mam berjaya untuk ditahan, berjaya dijatuhkan. Dominus menjadi musuh dalam timah pasukan Esport apabila berjaya menjatuhkan pemain tersebut dan terus saja memberikan fokus kepada Zaid di bahagian tengah. Lil B, oh my god, berjaya mendapatkan kill ketiga beliau untuk memberikan kelebihan kepada pasukan Geek Fam. Iron Hook yang cantik. Setiap kali dia melepaskan Iron Hook itu tepat mengenai mangsanya, dan itulah dia kelebihan yang ada pada hero yang bernama Franco. Kita tengok tadi lagi sekali sebelum ini Dilby mengenakan sniper rifle yang tepat kepada kepalanya. Ya, sekarang Lil B menjadi ancaman utama pasukan Red Esport. Adakah mereka mampu untuk menjatuhkan pemain? Dan Ash sepertinya berjaya mendapatkan hero yang mengeluarkan damage yang besar. Tetapi Iron Hook yang baik bersama-sama dengan Divine Judgment berjaya mendapatkan seorang pemain daripada pasukan Esport, iaitu Ash. Mam cuba untuk memberikan sedikit balas dendam, cuba untuk mengejar, tetapi Nelby terus saja menggunakan flicker, berjaya untuk mengelakkan perkara tersebut daripada berlaku. Yep, itu dia. Kita dah tengok dari replay yang sangat-sangat menarik. Dan insya-Allah itu dia yang betul. Wow, Zaid Burpee langsung tak boleh buat apa-apa dengan penggunaan cutthroat daripada Zaid sebentar tadi. Terus saja menghilangkan nyawa Burpee. Satu lagi Iron Hook yang baik dilakukan oleh Nelby, tetapi itu adalah Mam, bukanlah target yang sepatutnya dilakukan oleh pasukan Geek Fam. Tetapi pasukan Red Esport dengan kehilangan Burpee, mereka tahu tak ada retribution milik pasukan lawan, jadi mereka boleh mendapatkan lot ini tanpa sebarang masalah dan diberikan kepada Mal sebab cooldown retribution. Betul. Dia selalu ambil lot time retribution tengah cooldown. Wow. Tapi tak mengapa, kita kena tengok Geek Fam punya permainan sangat-sangat menarik, guys. Benda yang diorang buat, dia orang tunjukkan tadi memang sangat-sangat menakjubkan. Iron Hook banyak kali kena. Sniper rifle yang digunakan oleh Lil B pun berjaya untuk shutdown beberapa hero daripada pasukan Red Esport. Ya, cuma hanya satu masalah yang akan dihadapi oleh pasukan Geek Fam adalah penggunaan Fanny yang digunakan oleh Zaid sangat-sangat menakutkan, dibantu dengan adanya lot yang akan muncul di bahagian atas. Tapi ini bukan luminous lot, jadi pasukan Geek Fam boleh menghembuskan sedikit nafas saja. Tetapi Zaid pastinya akan cuba mendapatkan seberapa banyak kill yang boleh, cuba untuk mencuri purple buff yang dimiliki oleh pasukan Geek Fam, di mana mereka akan membiarkan saja purple buff ni dimiliki oleh Zaid. Ya, kita tengok sekarang ni Rena Apathy adakah akan digunakan sekali lagi untuk mendapatkan kill? Itu persoalannya. Ini item yang disiapkan oleh Mal. Dah siap Blade of Despair, dah siap Windtalker dan juga Berserker Fury. Dan kita kena tengok item Zaid. Siapkan, kenapa damage dia begitu besar, boleh bunuh Hayabusa dengan sangat-sangat laju. Tengoklah, dia dah ada Malefic Roar dan Blade of the Heptasis. Okay, itu saja berjaya memberikan damage yang sangat menggerunkan. Dan kita tengok tadi Burpee buka hati tapi tak rasa. Yes. Tak rasa. Di bahagian atas slot telah pun menghentak-hentak yang kita tarik milik pasukan Geek Fam, dan mungkin akan dilepaskan untuk pasukan Red Esport berjaya untuk mendapatkan tarik tersebut. Satu Iron Hook yang tidak berjaya mendapatkan mana-mana pemain Arts sebentar tadi, terus saja menggunakan Black Dragon Bomb untuk memastikan pemain pasukan Red Esport tidak cuba mendekati base pasukan Geek Fam. Tetapi kehilangan yang kita tarik di bahagian atas milik pasukan Geek Fam memberikan satu peluang yang begitu cerah kepada pasukan Red Esport untuk memberikan lagi tekanan kepada pasukan Geek Fam ini. Yap, kita tengok di manakah lokasi. Satu lagi baik. Iron Hook yang cantik daripada Nelby berjaya untuk menangkap Mom yang sentiasa bersembunyi di dalam kawasan semak samun yang tinggi. Tapi itulah dia masih lagi menyimpan dia punya pelatihan untuk digunakan ke atas hero yang sepatutnya. Ya, sebab itu adalah Mam. Terkena Mam tak ada banyak impact pun sebenarnya kalau pasukan Geek Fam berjaya menjatuhkan. Saya setuju Mam tersebut. Tapi Mam main cukup baik. Dia memaksa untuk Nelby menggunakan Iron Hook berkali-kali dan nampaknya tugas beliau hampir berjaya, dan ini memberi ruang kepada Zaid untuk bergerak dengan begitu bebas, bergerak dengan begitu senang mendapatkan mana-mana buff milik pasukan Geek Fam. Dan sekarang ni
apa yang akan cuba dilakukan oleh pasukan Geek Fam. Manakah pasukan Red Esports akan cuba berada berdekatan dengan base milik pasukan Geek Fam. 7 turret milik pasukan Geek Fam berjaya dijatuhkan berbanding 2 saja turret milik pasukan Red Esports yang baru dimusnahkan oleh pasukan Geek Fam. Okey, Dominus telah pun menggunakan dia punya flicker dan sekarang ini saya tak rasa Dominus akan initiate team fight dan tak nak. Pasukan Geek Fam terpaksa initiate team fight melalui Iron Hook yang ada pada Nelby. Sebab itulah cara yang terbaik yang saya boleh fikirkan buat masa sekarang. Dan kita akan tengok sekarang Geek Fam akan bergerak ke depan. Lord telah pun dimulakan oleh pasukan Red Arts. Paling depan sekali di bahagian belakang. Dilby menggunakan dia punya Reina dan Lord diambil dengan begitu cepat oleh pasukan Red Esports. Yep, Arts baru saja menggunakan dia punya Black Dragon Form tapi agak sedikit terlewat, terus saja pulang ke bahagian belakang dan ini merupakan Luminous Lord dengan kehilangan satu invited turret milik pasukan Geek Fam. Adakah ini peluang yang baik akan cuba dilakukan oleh pasukan Red Esports? Lihatlah item yang telah disiapkan oleh kedua pasukan. Kita mulakan dengan Zaid, adanya Blade of Heptasis dengan adanya Malefic Roar bersama-sama dengan Immortality. Item yang cukup penting sekiranya dia terkena mana-mana satu ultimate daripada Franco ataupun Gajah. Dengan adanya dia punya Immortality, dia boleh saja melarikan diri dengan menggunakan Steel Cable. Dilby kenapa damage dia sangat besar. Blade of Heptasis, Blade of Despair dan juga Blade of Heptasis antara penyebab kenapa damage yang dikeluarkan oleh pemain ni cukup digeruni. Tetapi Luminous Lord di bahagian atas ni konteks, adakah akan berjaya dijatuhkan oleh pasukan Geek Fam memandangkan serangan-serangan yang akan cuba dilakukan oleh pasukan Red Esports yang sekarang ni bermain dengan cukup sabar. Mereka menunggu waktu yang sesuai. Mereka berjaya mendapatkan invited turret di bahagian tengah. Dan itu sebenarnya sudah cukup memadai untuk pasukan Red Esports sebelum mereka memulakan lagi serangan. Pasukan Geek Fam berjaya ditarik dekat sini. Satu kill juga baik diberikan kepada pasukan Geek Fam. Berjaya dijatuhkan. Berjaya mendapatkan Ash sekarang ni. Kita lihat sekarang satu demi satu pemain Immortality berjaya dilepaskan dan Zaid berjaya dikeluarkan sekali lagi. Dilby menjadi musuh utama Zaid apabila pemain ini berjaya mendapatkan kill peribadi yang keempat untuk diberikan kepada Dilby dan kill ke-15 milik pasukan Geek Fam. Yep, kita tengok tadi apa yang terjadi. Dilby berjaya menghasilkan damage yang besar daripada ultimate-nya, di mana kita tengok tadi dua daripada ahli pasukan Red berada betul-betul dekat range ulti Dilby. Kita lihat turret di bahagian tengah pasukan Red berjaya dijatuhkan. Inhibitor turret masih lagi ada. Boleh tak mereka melakukan pertahanan? Satu Iron Hook dilepaskan tetapi tidak mengenai sesiapa buat masa itu. Kita telah pun masuk ke dalam minit yang ke-15 dan perbezaan gol macam tak ada bezanya di antara kedua-dua pasukan. Kita tengok dari segi turret ada lebihnya untuk pasukan Red, di mana pasukan Geek Fam kita tengok hanya berjaya mengambil 1, 2, 3, 4 turret daripada Red Esports. Ya, ada satu cubaan yang baik dilakukan oleh Ash sebentar tadi tetapi nampaknya nasib tidak menyembelahi beliau kerana terus saja berjaya dijatuhkan oleh pemain-pemain pasukan Geek Fam. Nampaknya ada satu pergerakan 5 pemain daripada pasukan Geek Fam berada di bahagian atas. Mereka bergerak sekali. Adakah mereka cuba menyaksikan, cuba menarik mana-mana pemain? Zaid cubaan untuk mendapatkan satu tarikan yang baik cuba dilakukan tetapi Way of Dragon daripada Mom cuba untuk mendapatkan seorang pemain. Ash berjaya mendapatkan double kill dekat sini apabila Burpee berjaya dijatuhkan bersama-sama dengan sekarang ni tidak berjaya untuk dijatuhkan ataupun cubaan yang dilakukan oleh Nelby sebentar tadi hampir berjaya untuk menghukum diri beliau sendiri tetapi Mal berjaya mendapatkan dominance meninggalkan Dilby bersama dengan Nelby saja. Adakah kedua-dua pemain ini berjaya untuk mempertahankan Crystal yang adanya minion sekarang ni? Adakah ini menjadi satu serangan terakhir? Pasukan Red Esports mempunyai peluang yang begitu baik sekarang ni meninggalkan seorang pemain, dua orang pemain tetapi Dilby berjaya menjatuhkan Mam dan pasukan daripada Red Esports terpaksa berundur sekarang di konteks. Ada benda yang menarik berlaku di atas itu tadi. Setelah silap saya, Ash mati bukan sebab sesiapa tapi disebabkan oleh minion. Itu yang saya nampak. Tapi itulah dia, mereka terlampau memaksa, mereka cuba aim pada hero yang sebenarnya. Tapi itulah team fight tu tadi actually sebenarnya cara permainan Geek Fam lebih mantap kalau kita tengokkan tadi, di mana Dilby tahu hero apa yang perlu di-aim terlebih dahulu. Macam Dilby dia buka ultinya pergi terus mencari Mal sebab dia tahu Mal punya mobility is not that high. Mal tak ada dash, Mal ada flicker. So nak tak nak dia mungkin boleh cuba bajikan flicker Mal dan ini akan menyusahkan Mal untuk mengejar ahli pasukannya. Lot telah pun dimulakan, Lot telah pun diakhirkan, berjaya diambil di sini oleh pasukan Geek Fam tanpa sebarang tangan daripada pasukan Red Esports sendiri.
Ya, Burpee. Tak ada sebarang kill dan dimiliki 5 kematian. Tetapi fokus pasukan Geek Fam sekarang ni, damage gila akan diberikan kepada Lil P seorang dan mungkin akan berkongsi sedikit sebanyak dengan Dominus dengan adanya Ring of Order yang mampu mengeluarkan damage yang besar, especially dengan penggunaan Divine Judgment. Dan sekarang ni, kelebihan yang akan dimiliki oleh pasukan Geek Fam, mereka ada Illuminate Slot. Tetapi pasukan Red Esport, kita dapat saksikan ada 6 turret yang masih lagi teguh berdiri yang harus dijatuhkan oleh pasukan Geek Fam. Adakah mereka mampu untuk melakukan perkara tersebut, konteks? Ya, Zaid dekat sini, dia telah pun recall balik ke dalam base. A lot di bahagian tengah. Anytime perlawanan akan berlaku. Mom di depan sekali menjatuhkan Lord itu. Dan kita tengok sekarang ini Art sekarang menggunakan naganya dan hampir mati disebabkan digigit oleh serigala Popol dan serigala siapa ni? Mal. Ya, dan kita dapat saksikan bagaimana Art bermain dengan cukup baik, bermain dengan cukup agresif, cuba untuk initiate team fight, dan dengan adanya Iron Hook yang bakal digunakan oleh Nelby memberikan kelebihan untuk beliau untuk lebih berani melakukan perkara tersebut. Dan satu demi satu turret milik pasukan Red Esport berjaya dijatuhkan dan 7 turret milik pasukan Red Esport ni telah pun dimusnahkan oleh pasukan Geek Fam, meninggalkan 2 saja inhibited turret. Dan sekarang ni perlawanan sudah kembali stabil. Ya, Mak kata stabil, mungkinlah ada sedikit, tetapi itulah dia. Macam saya cakapkan, Dominus ada flicker, Nelby ada flicker. So sesiapa yang diorang tangkap, diorang boleh confirm 100% bunuh. So nak tak nak, pergerakan daripada pasukan Red Esport sendiri agak sedikit terhad. Kita tengok Zaid dia macam seolah-olah tak boleh nak buat apa-apa dah sekarang ni, terutamanya di late game. Kita tengok juga dia telah pun mati sebanyak 4 kali. Kematian ini mungkin akan meningkat dan meningkat. Kalau tak ada seseorang daripada Red Esport bazirkan Dominus punya Divine Judgment dan Bloody Hand Nelby. Ya, pasukan Red Esport harus menggunakan Mal sebaik mungkin. Cuba untuk memastikan Mal mampu untuk melakukan speed pushing. Kerana itu je satu-satunya cara pasukan Red Esport untuk mendapatkan kemenangan. Manakala untuk pasukan Geek Fam, mereka akan fokus kepada untuk menjaga Lil P kerana damage yang boleh dikeluarkan oleh pemain ini sangat-sangat besar. Jadi Zaid sebenarnya boleh memberikan fokus kepada Lil P ataupun dia sendiri yang akan melakukan speed pushing untuk game yang ketiga ini. Yap, saya setuju. Minit ke-20 sekarang ini, Sir. 17 kill berbalas 14 kill. Masih lagi kita melihat rancangan ataupun strategi pergerakan ataupun pencaturan peperangan di antara kedua-dua pasukan ini. Dan kita tengok itemization. Siapa yang kita nak tengok buat masa sekarang? Damage ni lebih lah. Kita tengok item dia lah. Damage pun agak besar tu. Lebih-lebih lagi bila dia menggunakan Render seperti. Dia dah siapkan Blade of the Heptasis. Actually Blade of the Heptasis pun sangat-sangat bagus. Kalau dia buat surprise attack. Dan kita tengok juga di bahagian tengah, di mana sekarang ini mereka Dominus dan juga Nelby sentiasa berdekatan antara satu sama lain. Sebab ulti diorang kalau digunakan secara serentak memang 100% mati pihak musuhnya. Yes, tadi ada satu cubaan Iron Hook yang cuba dilakukan oleh Nelby, hampir-hampir berjaya mendapatkan Mom. Kedua-dua pasukan tidak mahu memulakan serangan terhadap Lord walaupun telah pun dilakukan. Yang baru saja dimulakan oleh pasukan Red Esport, tapi Mal nyawa dia sangat-sangat rendah akibat terkena hentakan pedang yang dilakukan oleh Lord sebentar tadi. Tetapi lihat di manakah Burpee, di manakah Zaid, kerana kedua-dua pemain ni yang memegang BT position. Tetapi Lord berjaya di reset. Satu cubaan yang baik dilakukan oleh Geek Fam tadi, berjaya untuk membatalkan hasrat yang cuba dilakukan oleh pasukan Red Esport mendapatkan Lord tersebut. Ya, dan sekarang ni persoalannya sekarang ni, siapakah Red Esport nak korbankan untuk beliau habiskan ulti Dominus dan Nelby? Satu soalan yang baik. Kalau saya mungkin akan mengorbankan Red QT. Memandangkan Mom kena hidup untuk menggunakan Way of the Dragon, Zaid obviously kena hidup dengan penggunaan stick able, dengan penggunaan cutthroat. Itu akan memberikan damage yang besar kepada pasukan Esport, tetapi nampaknya benda yang kita cakap tu tak menjadi konteks. Ya, itulah dia. Di bahagian bawah Aaron ataupun Red QT akan menghabiskan minion ini dan Lord akan cuba dicuit-cuit oleh kedua-dua pasukan, di mana kita tengok Mom akan sentiasa berada di dalam kawasan semak ini ataupun bush ini, memberi tahu lokasi pihak musuhnya, di mana Nelby macam biasa dia akan guna Iron Hook just untuk for fun for now, right now, at the moment. Disebabkan dia, tapi dia tak akan guna dia punya beladihan ke atas Mom. Okey, Lord telah pun dimulakan anytime saja. Siapakah yang akan dapat Lord ini, guys? Perlawanan yang sengit dan Lord berjaya diambil di situ oleh siapa tu? Oleh Mal, seorang yang juga baik. Tetapi kita lihat sekali damage yang besar dikeluarkan oleh pasukan Geek Fam. Mereka berjaya mengetuk seorang pemain dan berjaya mendapatkan Mom. Tetapi Luminous Lord berjaya dimiliki oleh pasukan Red Esport. Mereka kena bersyukur sedikit untuk memastikan
game ini masih lagi berjalan, tetapi dengan kehilangan seorang pemain, masa yang sangat panjang diperlukan untuk mampu judgement yang baik dilakukan oleh Dominus sebentar tadi, hampir berjaya mendapatkan kill yang seterusnya, tetapi dengan kedatangan Luminous Lord di bahagian tengah memberikan sedikit gambaran bahawa bagaimana pasukan e-sport sekarang ni yang mampu untuk melakukan serangan demi serangan. Satu airway yang baik, menjadi bangsa, berjaya dikorbankan oleh pasukan Geek Fam. Ya Allah, tadi apa yang terjadi? Dominus dia bukan tangkap Popol, dia tangkap Kumar. Itu yang terjadi. Dia menggunakan Divine Judgment yang agak bagi saya sedikit sia-sia. Tetapi Nelby, dia punya Iron Hook on point dan dia punya Bloody Heart is so nice. Saya tak tipu. Nelby mainkan hero ini dengan sangat-sangat sempurna. Ya, perlawanan yang cukup sengit ditujukan oleh kedua-dua pasukan. Luminous Lord sebentar tadi tidak sempat untuk mengetuk kristal milik pasukan Geek Fam. Terus saja berjaya dijatuhkan oleh pasukan Geek Fam. Semakin lama game, semakin panjang konteks. Apakah akan dilakukan oleh kedua-dua pasukan? Pasukan Red Esports seperti tak tahu bagaimana cara untuk menjatuhkan pasukan Geek Fam. Manakala pasukan Geek Fam juga merasakan perkara yang sama konteks. Ya, saya yakin kedua-dua pasukan tak nak menyerah kalah. Mereka akan cuba lawan sehingga titisan darah yang terakhir. Nampak gayanya macam Red. Ada pressure right now. Sebab dia orang macam susah nak tutup game. Nak tak nak dia orang kena habiskan ulti kedua hero yang saya cakapkan tersebut. Itu dia cantik sangat-sangat. Nelby punya Iron Hook memang on point. Bukan takat tu saja, game di awal game tadi pun kita dah tengok dah betapa bagusnya Iron Hook beliau. Ya, bersama-sama dengan combo flicker yang dilakukan oleh beliau berjaya untuk memastikan Ash terus saja terkorban. Walaupun dia tak payah perlukan flicker sebab Ash punya nyawa tak adalah begitu tinggi, tapi untuk pastikan pemain ini mati, dia kena kombokan flicker dan juga Iron Hook yang menyebabkan pemain tersebut terus saja berjaya dijatuhkan. Pasukan Red Esports sekarang ini berjaya mencuri purple orange buff milik pasukan Geek Fam. Walaupun untuk fasa late game ini mungkin akan memberikan sedikit saja impact. Sekarang ni apa yang perlu dilakukan adalah sustainability untuk kedua-dua pasukan. Siapakah yang mampu untuk melakukan perkara tersebut? Pasukan manakah yang mampu untuk melawan dari segi mental dan juga fizikal sekarang ini, yang bagi saya cukup sengit konteks. Saya setuju. Jap, kita akan lihat minit sekarang ini untuk minit ke-25. Okey, Zaid sekarang ni di late game saya rasa damage yang dihasilkan oleh dia pun tidaklah begitu besar. So sekarang ni damage sebenarnya bergantung kepada Mal, tapi Mal positioning dia kena cantik, kena bagus lah. Cuba elakkan kematian. Dan Ash sekarang ni bagi saya damage dia pun tidaklah begitu menakutkan. Way of Dragon yang baik berjaya untuk memecahkan immortality milik Nelby, berjaya untuk dijatuhkan sebentar tadi, dan ini peluang yang baik kepada pasukan Red Esports untuk mendapatkan Lord. Tetapi lihat sekarang ni apa yang cuba dilakukan oleh dua pemain daripada pasukan Geek Fam, iaitu Burpee dan juga Dominus, yang cuba untuk melakukan speed pushing. Tapi melihat sekarang apa yang berlaku terhadap Nelby, mungkin mereka terpaksa menukar sedikit strategi tersebut. Ya, Zaid kena berhati-hati. Dominus ada lagi dia punya Divine Judgment, tetapi mereka daripada Brand tak takut. Ini adalah masa yang terbaik sebenarnya untuk mereka mengambilkan Lord. Konsil digunakan. Arts buat melarikan diri. Nampak gayanya. Way of Dragon cantik. Kena ke atas Lilby. Lilby terselamat sebab tidak siapa-siapa yang aim beliau. Di masa yang sama kita tengok Arts yang terkorban di situ. Berjaya dibunuh oleh Mau. Ya, tetapi lihat di manakah kedudukan Burpee. Dia cuba untuk melakukan speed pushing. Di mana ketika pasukan Red Esports cuba untuk melakukan serangan terhadap Luminous Lord di bahagian atas, dan sekarang ni Geek Fam daripada Burpee berjaya untuk mendapatkan inhibitor turret, menyebabkan mereka sekarang sama dari segi kutipan turret, tetapi kelebihan yang cukup besar sebenarnya di minit yang ke-26 di konteks. Pasukan Red Esports berjaya mendapatkan Luminous Lord yang seterusnya. Ya, Luminous Lord yang sangat-sangat kuat, mempunyai HP yang sangat-sangat besar. Pasukan Geek Fam kena memperhebatkan lagi pertahanan mereka, tapi saya yakin mereka boleh melakukannya disebabkan oleh Dominus dan juga Nelby. Dan itulah dia, Arts tadi cuba untuk menakut-nakutkan pihak musuh, tetapi dia yang akhirnya dia dalam ketakutan dan dia yang terkorban sebentar tadi. Kita lihat sekarang ini Lord di bahagian tengah Sil. Dan adakah mereka daripada pasukan Red Esports akan menutup game ini?
Ya, kunci kemenangan akan tertakluk kepada Iron Hook yang bakal dilakukan oleh Nelby. Sekiranya dia berjaya menarik mana-mana pemain yang cukup baik. Tetapi kita lihat sekarang ni, buka strike yang telah pun dilakukan oleh Rank QT. Damage yang besar dikeluarkan oleh Mal. Berjaya mendapatkan dominasi. Terus saja menggunakan Black Dragon Bomb. Dapat kill diberikan kepada Mal. Satu lagi bisa tarat. Mil lepaskan lagi. Fan berjaya dijatuhkan. Hentakan demi hentakan. Pasukan Red Esports berjaya mendapatkan kemenangan yang mereka tunggu. Game yang cukup panjang. Tetapi Red Esports yang berjaya mendapatkan kemenangan 2-1.